Okey, saya akan menerangkan pada bahagian matlamat dan kandungan subjek. Kami telah memilih subjek penghayatan etika dan peradaban, dan kursus ini memfokuskan pada cara menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia bagi memperteguhkan lagi pemikiran kritikal dan analitikal masyarakat. Matlamat subjek ini diwujudkan adalah untuk mendedahkan dinamika konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berdasarkan unsur evolusi sejarahnya dari era pra-kolonial sehingga ke pasca-kolonial. Melalui subjek ini juga, ianya dapat meningkatkan kefahaman etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Oleh kerana itu, penghayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial yang digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Dalam meniti dan meneroka dari sudut falsafah pada setiap bahagian serta kandungan yang wujud dalam subjek penghayatan etika dan peradaban, kami telah memutuskan untuk meneroka dengan lebih mendalam pada 3 kandungan utama iaitu pemantapan kesepaduan nasional menerusi etika dan peradaban, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia, dan akhir sekali adalah etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang seterusnya adalah pemantapan kesepaduan nasional menerusi etika dan peradaban. Kesepaduan sosial ialah satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Konsep ini sebagai formula penting bagi mengurus masyarakat majmuk berdasarkan kepada konsep dan ciri-ciri kesepaduan. Ia berupaya untuk memajukan bangsa dengan adanya semangat kekitaan yang kuat dilandasi dengan rasa hormat, tolak ansur dan saling percaya sesama sendiri. Tokoh sosiologi Ibnu Khaldun telah menamakan kesepaduan sebagai asabiah yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesedaran kumpulan dan kesepaduan sosial. Manakala, tokoh sosiologi Emil Durkheim menamakan kesepaduan masyarakat simple atau tradisional ini sebagai solidariti mekanikal dan masyarakat kompleks pula dikenali sebagai solidariti organik. Etika didefinisikan sebagai falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan penyusunan, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Ianya memberi kepentingan terutamanya dalam kehidupan apabila seseorang beretika dalam hidup, ia akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan masyarakat. Seterusnya adalah dari segi peradaban. Pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Istilah tamadun memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat dan yang telah mencapai tahap kehalusan tata tusilah dan kebudayaan yang luhur. Kesemua istilah yang dibincangkan merujuk kepada satu tujuan yang sama, iaitu pembangunan kota, kehalusan tata tusilah dan kebudayaan serta kehidupan berteraskan akidah, syariah dan akhlak yang mulia. Seterusnya adalah konflik kesepaduan sosial. Konflik kesepaduan sosial ini berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka tidak dihayati dan dikongsi bersama. Dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Ianya dapat dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosio budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai dan harmoni. Setiap ahli dalam masyarakat yang pelbagai bertanggungjawab secara bebas untuk bertindak dan berperilaku ke arah mencapai keamanan dan keharmonian demi survival diri, keluarga dan kelompok sosialnya. Terdapat 4 jenis kaedah penyelesaian konflik yang berlaku di Malaysia di bawah kandungan topik pemantapan kesepaduan nasional menerusi etika dan peradaban, iaitu yang pertama adalah akomodasi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi dan yang terakhir adalah amalgamasi. Okey, baik. Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang memerlukan matlamat yang berbeza.
untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Ianya juga dikenali sebagai situasi menang-menang apabila kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat memperoleh faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok masyarakat yang lain. Tahap penerimaan bergantung kepada sejauh mana kebudayaan asing tersebut mampu memberikan kelebihan dan manfaat kepada sesebuah kelompok itu. Seterusnya adalah asimilasi. Ianya merujuk kepada satu proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Proses asimilasi boleh berlaku apabila golongan minoriti bersedia untuk menyerap budaya golongan majoriti. Dan akhir sekali adalah amalgamasi. Amalgamasi merupakan satu tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru, seperti proses perkahwinan campur antara etnik. Nama saya Fatih Haizawin binti Selani, nombor matrik J20800438. Merujuk topik peranan etika dan peradaban mendokong tanggungjawab sosial di Malaysia, ia menerangkan tentang peranan etika, moral dan akhlak yang merupakan elemen penting dan bermakna dalam mendokong tanggungjawab sosial di negara ini. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi di mana setiap individu mempunyai pandangan hidup masing-masing yang mementingkan keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan bersama. Hal ini demikian kerana kesedaran dalam diri individu terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat kini akan mendapat perhatiannya sehingga mampu membawa suatu transformasi sosial dalam masyarakat sekaligus membantu memberi keadilan kepada masyarakat yang ditindas. Sebagai contoh, isu semasa pada masa kini yang telah membuka mata dan perasaan ramai orang tentang kes buli terhadap arwah Zulfarhan dan juga di MRSM Kuala Kangsar. Perbuatan ini sangat tidak baik dan kejam. Bukan itu sahaja, ia juga akan memberi impak negatif terhadap keluarga mangsa dan negara. Oleh itu, bencana banjir yang baru sahaja melanda negara kita, ia sangat menakjubkan bahawa ramai masyarakat yang masih peduli antara satu sama lain, saling bantu-membantu tanpa mengira bangsa dan agama ketika mereka dalam kesusahan. Pembahagian tanggungjawab sosial terbahagi kepada 4. Yang pertama, sebagai rakyat, tanggungjawab terhadap diri sendiri menjadi ejen moral dan sebagai khalifah yang bertanggungjawab dan amanah dalam melakukan suatu perkara. Yang kedua ialah sebagai profesional yang memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, status sosioekonomi, kewarganegaraan, moral dan etika. Terdapat 6 sifat yang perlu dipegang iaitu jujur, amanah, berterus terang, cekap dan tekun. Yang ketiga ialah dalam organisasi atau korporat yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan organisasi. Komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial. Dan yang terakhir ialah tentang alam sekitar yang memelihara ekosistem dalam keadaan yang seimbang dan baik bagi mengelakkan berlakunya kemerosotan kesihatan seperti kualiti pencemaran. Assalamualaikum, nama saya Ifah Syamila binti Muhammad Shah Alam dan nombor matrik saya J20A0452. Etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Fenomena migrasi dan kepelbagaian tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era pra-kolonial, telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu melalui Selat Melaka. Terdapat 8 pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian iaitu telah mewujudkan sistem kepercayaan dan agama, mewujudkan penempatan masyarakat seperti membentuk kota, bandar atau madinah, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran ekonomi dan pendidikan yang teratur. Seterusnya, kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, serta kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. Tanah Melayu merupakan sebuah tempat tumpuan pengembaraan, pelayaran, pusat perdagangan tumpuan serta menjadi satu tempat persinggahan dan penempatan bagi masyarakat dari pelbagai kebudayaan dan asal-usul. Selain itu, aspek demografi merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan kepelbagaian masyarakat Malaysia yang bukan hanya memperlihatkan betapa uniknya masyarakat Malaysia dari segi komposisi etnik tetapi turut mewarnai wajah sosio budaya, demografi politik dan proses politik di Malaysia. Selain itu, proses pembentukan kelompok masyarakat terdiri daripada segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Malaysia menggunakan segmen asimilasi dalam proses pembentukan kelompok masyarakat di negaranya. Asimilasi merupakan proses integrasi sahala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, bahasa dan agama.
Namun begitu, penyulaman antara budaya pelbagai etnik telah berlaku pinjam-meminjam hingga terbina acuan Malaysia bersifat bukan asimilasi penuh. Contohnya, Baba dan Jonyang. Pada era pra-kolonial, interaksi sosial dengan komuniti bukan Melayu telah terpupuk menerusi peranan Melaka sebagai pelabuhan entrepot antarabangsa. Melaka turut digelar wilayah perhimpunan pedagang dan barangan dagangan oleh komuniti Arab. Oleh sebab kerjasama, layanan yang baik dan perlindungan keselamatan dari pihak Sultan dan Shah Bandar telah menarik minat pedagang asing untuk terus berdagang di Melaka. Melaka juga turut digelar The Venice of the East kerana menjadi tempat pertumpuan pedagang seluruh dunia. Terima kasih. Bagi menjalankan kajian ini, kami telah menggunakan Google Forms sebagai satu platform untuk mendapatkan maklumat daripada orang ramai. Seterusnya, saya akan memberikan maklumat yang lebih terperinci mengenai responden melalui demografi responden. Kumpulan kami mendapati responden perempuan lebih ramai iaitu sebanyak 75% berbanding responden lelaki iaitu sebanyak 25%. Rata-rata responden berumur 21 hingga 25 tahun. Bagi bangsa pula sebanyak 100% ialah bangsa Melayu. Manakala status pekerjaan pula sebanyak 80% pelajar universiti, 15% yang bekerja, 2.5% tidak bekerja dan 2.5% pelajar sekolah. Berdasarkan soalan pertama, iaitu adakah anda mengetahui tentang subjek penghayatan etika dan peradaban? Mengikut borang kaji selidik, seramai 36 responden iaitu 90% memberi jawapan ya. Manakala seramai 2 responden iaitu 5% menjawab tidak dan seramai 2 responden iaitu 5% menjawab mungkin. Berikut soalan kedua, adakah subjek penghayatan etika dan peradaban penting untuk masa depan semua masyarakat? Mengikut borang kaji selidik, seramai 37 responden iaitu 94.9% memberi jawapan ya dan seramai 2 responden iaitu 5.1% memberi jawapan mungkin. Kita beralih kepada soalan ketiga, apakah subjek penghayatan etika dan peradaban dapat memberikan nilai positif dalam kalangan masyarakat? Mengikut borang kaji selidik, seramai 37 responden iaitu 94.9% memberi jawapan ya, manakala hanya satu responden iaitu 2.6% memberi jawapan tidak dan seramai satu responden iaitu 2.6% memberi jawapan mungkin. Seterusnya kita beralih kepada soalan keempat, adakah subjek ini memfokuskan kepada cara berhayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia? Mengikut borang kaji selidik, seramai 38 responden iaitu 97.4% memberi jawapan ya, manakala seramai satu responden iaitu 2.6% memberi jawapan mungkin. Dan yang terakhir, adakah matlamat subjek ini diwujudkan untuk mendedahkan dinamika konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia? Mengikut borang kaji selidik, seramai 34 responden iaitu 87.2% memberi jawapan ya, manakala seramai 5 responden iaitu 12.8% memberi jawapan mungkin. Sekian, terima kasih. Saya akan bentangkan bahagian C. Bahagian C terdiri daripada 5 bentuk soalan yang berkaitan dengan subjek kami pilih. Seramai 38 responden telah dipilih dan mereka banyak mengemukakan pandangan dan pendapat masing-masing. Oleh demikian, kami mengajukan beberapa jawapan terbaik daripada 38 responden yang telah mengisi borang kaji selidik ini. Soalan pertama, pada pendapat anda, mengapakah masyarakat perlu menggunakan nilai-nilai positif yang terkandung dalam subjek penghayatan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian? Terdapat beberapa jawapan terbaik yang diberi oleh responden iaitu sebagai contoh, responden ke-27 iaitu pembentukan rasasiah bagi setiap individu penting zaman sekarang. Ini kerana dengan adanya teknologi yang canggih boleh menjadi sebab golongan generasi sekarang kurang beradab dan beretika, contohnya sentiasa bermain telefon bimbit semasa bersama keluarga di mana-mana sahaja tanpa mengandalkan orang sekeliling. Jadi, quality time for the family itu semakin lama semakin berkurangan. Seterusnya, soalan kedua, pada pendapat anda, adakah subjek penghayatan etika dan peradaban ini berguna dan membantu dalam pemilihan kerjaya anda pada masa hadapan? Berdasarkan borang kaji selidik, seramai 38 responden bersamaan 94.7% memberi jawapan ya, manakala hanya 2 responden bersamaan 5.3% menjawab tidak. Selain itu, soalan ketiga ianya berkaitan dengan soalan nombor 2 dengan menyatakan tentang sebab jawapan yang dipilih oleh responden di soalan 2. Jawapan bagi responden 7 ialah tidak kerana bagi subjek ini sangat berguna dalam kehidupan seharian, tetapi untuk membantu dalam pemilihan kerjaya itu bagi saya tidak kerana etika dan peradaban ini lebih memfokuskan pada cara kehidupan antara masyarakat, etika serta pertuturan yang baik mengikut peredaran zaman. Manakala responden 27 ialah ia kerana majikan juga menilai seorang individu melalui etika dan tingkah laku seseorang.
Soalan keempat dan kelima ini saling berkaitan, iaitu pada pandangan anda, adakah perhatian etika dan peradaban masih relevan dan sesuai untuk dijadikan sebagai satu subjek pada era ini? Soalan ini juga bentuk ya atau tidak. Berdasarkan borang kaji sidik, kesemua responden memberi jawapan ya dengan sebulat suara 100% seperti rajah yang ditunjukkan berserta jawapan dari responden 9. Responden 9 mengatakan bahawa ia masih relevan kerana pada era ini generasi sekarang kebanyakan terpengaruh dengan budaya barat yang kadang-kadang lupa dan lalai menangani apa itu etika dan peradaban. Jadi dengan mengekalkan subjek ini, ia dapat mengingatkan kepada generasi sekarang beberapa pentingnya etika dan peradaban. Keseluruhannya dapat dirumuskan subjek perhatian etika dan peradaban yang kami lakukan soal sidik. Subjek ini memberikan nilai positif dalam kalangan masyarakat sekeliling, tidak kira tua atau muda. Dari segi pandangan luar, terdapat cadangan memperluas dan menyebarkan subjek perhatian etika dan peradaban ke pelajar luar daripada universiti dengan harapan dapat membantu dan membentuk lagi sasiah dan cara pemikiran pelajar luar dengan lebih baik agar menjaga nama rakyat, bangsa dan negara pada masa hadapan. Secara tidak langsung, hasrat untuk melahirkan generasi yang bijaksana lagi proaktif akan tercapai. Sekian, terima kasih.